biarlah saya cerita sedikit tentang apa itu Naqshbandi. Terima kasih kerana mengizinkan hamba ini untuk berkata sedikit. Saya ini orang yang tidak ada ilmu dan tidak ada kelebihannya, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Cuma Allah Ta'ala telah letakkan saya dalam satu tempat di mana saya mesti jadi khadam Naqshbandi. Jadi saya datang sini sebagai satu khadam Naqshbandi. Mula-mula biarlah saya cerita sedikit tentang apa itu Naqshbandi. Dari segi istilah, Naqsh bermaksud ukiran, pepahatan. Bandi bermaksud ikatan. Yang dikata ukiran, yang dipahat, yang dipaut adalah ismu Allah, ismu zat Allah. Ini bagi tiap-tiap murid yang telah dibai'ah oleh seorang khalifah yang bersalah silah hingga ke Syekh Bahaudin dan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang telah berlaku. Apabila seorang syekh itu bai'ah, sebenarnya syekh itu dia ukir, dia pahat ismu zat Allah di dalam kalbi murid itu. Itu yang berlaku. Dan yang dikata bandi itu adalah ikatan kepada kepautan hati kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Naqshbandi ini adalah satu tariqah yang penting sekali, adalah kepautan hati kepada Allah dan Rasulullah. Kepautan hati ini dididik dengan selalu menyebut nama Allah, selalu mengingati Allah. Dikata zikir itu ingat. Zikir apa? Ingat Allah. Jadi apabila seorang itu selalu ingat akan Allah, itu akan mendatangkan kepautan hati kepada Allah. Yang dimaksud bandi itu, ikatan itu, adalah berasaskan janji saja. Imam Tariq Syekh Bahaudin Naqshbandi, Syekh Bahaudin telah berjanji, sesiapa yang telah dipatri oleh Khalifah Naqshbandi, Syekh Bahaudin tidak akan lepaskan. Syekh Bahaudin akan ikat dan tarik bersama beliau menghadap Allah SWT. Jadi itu kelebihan, itu yang dimaksud Naqshbandi, kepautan hati kepada Allah. Di dalam hidup kita hari ini, di mana kita berdepan dengan banyak cabaran hidup, yang musiknya, yang sukannya, yang kerjanya, bagai-bagai macam-macam perkara yang boleh menarik perhatian kita, yang boleh membuat kita lupa akan tujuan asal kita di muka bumi ini. Dalam banyak-banyak tariqah,
Tarikah yang paling sesuai untuk zaman ini adalah Naqsyabandi. Kenapa? Kerana Naqsyabandi ini ada satu perkara yang tidak ada di dalam lain-lain tarikah. Di dalam Naqsyabandi, seorang mursyid itu dia patri kalbi dalam. Yang dipatri adalah kalbi, hati. Jadi hati itu dipatri supaya dia bergerak. Allah, 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 sentiasa. Ya. Naqsyabandi ini adalah satu kaedah dalaman. Dia bukan kaedah luaran saja. Dia bukan penukaran manusia itu, perubahan manusia itu akan berlaku dari dalam. Perlahan-perlahan dari dalam. Sifat tawaduknya, sifat kepautan hati kepada Allah, kepada sallallahu alaihi wasallam akan mula timbul dari dalam. Jadi beruntunglah sesiapa yang telah dapat dibai'ah oleh seorang Syekh Naqsyabandi. Seorang Syekh Naqsyabandi ini dia mempunyai tanggungjawab yang berat. Tanggungjawab dia mengajak manusia berpaut hati kepada Allah. Ini satu perkara yang sangat penting dalam zaman ini. Zaman yang banyak cabaran. Kita ada banyak cabaran. Tetapi Naqsyabandi bukan hanya tentang berzikir. Jangan ingat yang Naqsyabandi ini hanya tarikah yang mengajar tentang duduk berzikir. Salah itu. Syekh Bahaudin Naqsyabandi berpesan, daripada 10 perkara yang mesti dibuat oleh seorang yang mengamal Naqsyabandi, 9 adalah untuk mencari yang halal, 1 adalah untuk ibadah, 9 adalah untuk menegakkan syariah, 1 ibadah untuk diri sendiri. Syekh Bahaudin pesan, Naqsyabandi hati sentiasa terpaut kepada Allah, tetapi tangan sentiasa takbir dunia. Mesti kerja, mesti jadi petani, mesti jadi tukang, mesti jadi pentadbir negara, mesti jadi presiden kalau boleh. Asas Naqsyabandi, satu asas Naqsyabandi, hati paut kepada Allah, tangan buat kerja. Ini pesan Syekh Bahaudin. Jadi Naqsyabandi bukan satu tarikah yang hanya ditekankan muridnya untuk duduk berzikir. Tidak. Berzikir itu penting, sangat penting. Zikir itu ingat akan Allah, teramat penting. Tetapi mesti lebih daripada itu. Mesti berusaha mentadbir, bekerja, menjaga anak isteri, menjaga suami, supaya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belajar, mesti belajar. Lagi satu perkara yang saya nak boleh cerita sedikit, ialah dari sudut kelebihan zikrullah. Jangan kita fikir yang zikir ini kebaikannya hanya mendatangkan pahala di akhirat. Bukan itu sahaja. Ada kajian yang dilakukan oleh beberapa universiti di dunia yang telah mengatakan
yang zikir khusus ismu zat Allah 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 dapat membuka natikah manusia. Orang-orang yang banyak berzikir akan mempunyai akal yang lebih cergas, yang mempunyai pandangan yang lebih luas. Orang-orang yang banyak berzikir, dia akan boleh berfikir dengan lebih terang, ingat yang lebih baik. Jadi zikrullah bukan hanya untuk pahala, ada kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita sebagai manusia. Zikrullah juga boleh mengubat. Zikrullah juga boleh mengubat. Zikrullah juga sangat bagus digunakan untuk mendidik anak-anak daripada kecil. Jadi zikrullah jangan kita anggap ia hanya satu perbuatan hanya untuk pahala dan tak ada kena-mengena dengan kehidupan. Tidak. Tarikah Naqsyabandi adalah keseluruhan kehidupan. Dia bukan hanya atas tika sembahyang. Dia bukan hanya dengan menggerakkan tasbih. Tidak. Dia adalah kehidupan. Ya. Jadi beruntunglah. Di dalam tarikat Naqsyabandi, salah satu perkara yang sangat penting adalah rabitah, kepautan hati kepada Syekh. Ini adalah asas kepada bandi tadi. Kepautan hati kepada Syekh akan membuka kepada kepautan hati kepada sallallahu alaihi wasallam dan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rabitah ini adalah satu amalan yang banyak mendatangkan kebaikan. Kita bukan sembah Syekh, kita paut hati. Mula-mula paut hati dengan Syekh, lepas tu paut hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terusnya paut hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya kaedah dia. Jadi kemudian biarlah saya kongsi sedikit. Naqsyabandi ini adalah tarikat yang kedua besar di dunia. Yang terbesar adalah Tijani, sebab Tijani ini dia di Afrika. Afrika itu juta-juta orang di sana. Tetapi Naqsyabandi ini tarikat yang kedua besar dan dia merata dunia. Jadi ada pengamal Naqsyabandi di China, di Jepun, di Korea, di Rusia, kalau India, Pakistan, Afghanistan, yang stan-stan itu banyaklah. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Afrika, negeri-negeri Afrika pun. Jadi dia bukan satu tarikat yang kecil. Dia satu tarikat yang sangat meluas seluruh dunia. Dan semua yang beramal dengan tarikat Naqsyabandi, kaedah awalnya semua sama. Semua dengan ismu zat. Ismu zat itu kira asas. Ya, nafi isbat itu kira asas. Ya, berapa lagi makam pun asas. Ya, jadi apa ini Naqsyabandi bukan satu tarikat yang kecil. Kita saudara-saudara kita daripada seluruh dunia. Saya baru habis satu acara besar di Uzbekistan yang telah dihadiri oleh Naqsyabandi daripada 18 negara. Dan lagi satu yang dan di banyak kumpulan-kumpulan Naqsyabandi di seluruh dunia
memang ajaran Naqsyabandi mementingkan syariah, mementingkan pengajian kitab, mementingkan ilmu, ilmu dalam Naqsyabandi ini sangat penting. Pengajian sangat penting. Jadi dia bukan pengajian ilmu itu. Misal kalau di India, di Pakistan, kumpulan-kumpulan Naqsyabandi mereka mempunyai madrasah-madrasah sendiri. Di sini pun saya percaya kumpulan-kumpulan Naqsyabandi mempunyai madrasah-madrasah sendiri. Tetapi Naqsyabandi kita mementingkan kepautan kepada syariah. Ya, itu satu perkara yang ditekankan. Syarak adalah satu perkara yang sangat-sangat ditekankan di dalam Naqsyabandi. Jadi saya fikir cukuplah di sini, melainkan kalau ada apa-apa sesiapa yang ingin bertanya, sila.